Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini siaran analisis awani. Sejak banjir berlaku, kita lihat kebanyakan kawasan-kawasan yang terjejas begitu teruk kemusnahannya. Dan apa yang lebih membimbangkan, bagaimana kita nak memulakan selepas banjir ini. Kerana semuanya musnah. Kalau rumah itu ada yang total musnah ataupun ada yang musnah secara keseluruhannya, ada yang terpaksa memperbaiki rumah yang begitu teruk kerosakannya, ada yang sedikit dan mungkin dalam bentuk pembersihan dan sebagainya, tetapi perabot dan juga apa yang ada dalam rumah tersebut rosak. Tetapi apa yang lebih penting, bagaimana kita nak memulakan kehidupan semula. Saya rasa apabila kita melihat banjir berlaku di negeri-negeri yang terlibat, semua orang terlibat, sama ada bekerja swasta, sama ada yang bekerja sendiri sebagai usahawan, sama ada bekerja sebagai kekitangan awam, cikgu dan sebagainya, dan juga seorang pelajar. Jadi bagaimana kita melihat kepentingan mereka ini dijaga dalam usaha pembersihan dan juga dalam usaha pembangunan semula selepas banjir ini. Jadi untuk membincangkan perkara ini, saya ada pakar yang melihat perkara ini di depan mata mereka dan juga bagaimana kita melihat proses ini perlu berlangsung serentak untuk memastikan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi akan berada di landasan sedia kala. Jadi bersama saya pada malam ini yang berbagai Profesor Dr. Balakrishnan. Selamat datang Prof. Rakan saya Profesor Pengurusan Sumber Industri, Sumber Manusia dan juga Hubungan Industri dari Fakulti Keusahawanan dan juga Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan. Prof berada di UMK dan Prof memberikan WhatsApp gambar pada saya ketika hari yang begitu kemuncaknya banjir melanda Kelantan, terutamanya sudah sampai ke kampus UMK di Kota Baru. Mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman Prof berhadapan dengan ini. Bukan kali pertama banjir yang Prof hadapi di Kelantan, tetapi kali ini benar-benar berbeza. Okey, terima kasih kepada Encik Nazri yang menjemput saya ke studio awal ini. Pertama kali saya nak berkongsilah sebab saya telah seorang mangsa dalam banjir ini. Saya dah tahun ketiga ni di Universiti Malaysia Kelantan. 2 tahun lalu saya tampak tak ada banjir. Tak ada banjir lah, ada pun hujan lebat. Dan banjir kilat. Bukan yang banjir yang saya lihat pada hari inilah. Dan saya juga berbual dengan ramai rakan-rakan yang tinggal di Kelantan lebih daripada 40 tahun. Mereka mengatakan banjir kali ini memang lebih teruk daripada banjir yang 2004 dengan 70-an. Dia kata worst, 3 kali ganda lebih teruk. Jadi apa yang saya nampak ialah keadaan di sebelum banjir itu bermula, air melimpah dekat bandar dan juga kawasan lain. Saya nampak macam keadaan macam biasa saja. Tak nampak begitu serius, So, and I thought that ini satu keadaan yang biasalah, takkan sampai ke bandar Kota Baru yang jadi macam pulau. So, kami difahamkan banjir akan naik. Jadi tiba-tiba Sungai Kelantan tu dah melimpah. Dia masuk air ke situ. Jadi saya mula-mula saya pergi ke UMK tu, saya nampak student masih lagi boleh berjalanlah dalam air. Mungkin mereka akan ini pesta air kan. Dan mereka sanggup. Orang Kelantan ni very good. Mereka boleh jual makanan dalam air. So ini semangat orang Kelantan berniaga tau. So I thought it will be not very serious. Saya duduk dekat dia orang. Saya kata dengan pelajar, kalau boleh you selamatkan diri you lah kan. Tapi masa tu kita tak jangka. Jadi kita tak boleh salahkan siapa-siapa lah. Tapi tiba-tiba hari kedua tu saya nampak air dah masuk ke bandar dan saya sendiri yang duduk dekat bandar tu, saya paksakan mengalihkan kereta. Kalau tidak, kereta saya akan hanyutkan. Jadi air lebih kurang dalam masa 1 hari dah ada naik dah air. Sehingga kami memang, saya rasalah sebab saya punya apartmen tak ada lift, tak ada air, elektrik pun hampir-hampir kena putus. So memang sengsara lah nak dapatkan makanan dan sebagainya itulah. Memang sengsara. Bagaimana keadaan UMK pada UMK pada ketika tu kita jangka macam banjir. Selalunya kita ada banjir kilat. Sebab kawasan tu memang kawasan rendah. Memang selalu banjir. It's normal, Tapi kita tak jangka air itu akan datang daripada sungai. Kita ada sungai-sungai berdekatan. Dia melimpah masuk situ. Dan dalam 1 hari je air itu naik begitu tinggi sekali. Jadi saya rasa kita pihak pengurusan pun tak bersedia dengan keadaan macam tu. Jadi kalau tidak, kita mesti bersedia. Sebab tu kalau Tuan Haji nampak dalam keadaan UMK tu, di bawah kepimpinan yang bahagia Profesor Datuk Radwan, beliau telah baiki balik naikkan dewan tu ke tinggi supaya tinggi sikit. Kita macam bersedialah. Tapi kita taklah sampai ke tahap itu kerana
kebanyakan kelas-kelas itu di bawah kelas bawah atas pejabat. Sebab kita tahu memang banjir berlaku kita naik ke atas pejabat. Barang-barang yang utama jadi barang pejabat. yang jadi kita kerugian besar lah ke library, tempat-tempat renovation yang untuk even bilik-bilik kuliah kan. Itu semua sudah rosaklah, kebanyakan rosak. Bagaimana respon di kalangan para pensyarah kepimpinan utama UMK dan saya juga para pelajar? Setiap orang memang prihatin, terutama saya nampak Timbalan Chancellor EPA, dia immediately dia turun, dan banyak juga warden-warden yang situ, dan saya sendiri pun selamatkan lebih kurang 4 orang pelajar. Oleh kerana saya tak ada rumah, saya jadi mangsa. Saya tak boleh, saya nak selamatkan dia orang pun tak boleh. So saya sendiri dah mangsa. Walau bagaimanapun dengan bantuan usahawan-usahawan seperti Mr. Sani kami letakkan dalam gereja yang 3-4 orang pelajar, sebab mereka ni kata tak ada air, tak ada makanan. So masa tu saya nampak, apa yang saya nampak ialah masjid ke kuil ke gereja semua satu padu Jadi di situ kita bantu orang, kita tak tengok. Jadi dalam keadaan itu saya nampak pelajar-pelajar kita, universiti membuat satu keputusan yang drastik, tangguhkan exam tu. Exam sepatutnya sudah mula sekarang ni. Seperti yang diwawarkan kepada tapi immediate action diambil ialah tangguhkan exam satu waktu yang akan diumumkan. Nah, itu satu langkah yang baik bagi saya kerana pelajar boleh balik ke rumah, dan juga boleh pelajar yang datang daripada luar pun tak payah masuk. So bila mereka masuk, macam mana kita nak bagi makanan untuk tempat tinggal? Sebab sekarang pun dah jam. Jadi saya rasa pelajar, saya nampak kepimpinan pelajar lah, majlis wakilan pelajar tu kan, mereka sanggup turun membantu dan mereka tak balik. Ada pensyarah tak akan balik. Macam saya sendiri pun tak rasa hati nak balik sebab I feel guilty, saya boleh balik tapi saya rasa I have to selamatkan few student dia lah. Okey. Prof, kita lihat yang pertama, kita akan melihat secara totalnya bagaimana pemulihan dalam sudut ekonomi perlu berlaku. Kerana PKS di Kelantan bukan sejumlah yang kecil, tetapi kita tahu negeri Kelantan ini, negeri Siti Wan Kembang ini merupakan negeri orang usahawan. Begitu ramai usahawan yang melakukan apa sahaja perniagaan dan mereka terjejas dengan banjir besar yang berlaku yang melanda negeri Kelantan. Dan saya rasa juga setiap orang daripada yang sedang bertungkus lumus membersihkan rumah masing-masing adalah pekerja. Sama ada bekerja di pihak swasta ataupun kerajaan. Bagaimana kita memikirkan kebajikan mereka ketika ini dan juga tanggungjawab pihak majikan dalam hal ini. Kita lihat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Bagi mereka yang terjejas akibat bencana banjir yang melanda negara pada ketika ini, bagaimana nak memulakan hidup mereka semula, dan operasi pembersihan rumah-rumah mereka dan semua premis-premis yang perlu dibersihkan pada ketika ini sedang begitu rancak dilakukan. Tetapi dengan kapasiti banjir ataupun bah yang melanda ini begitu besar, memerlukan satu kataupun jangka masa koordinasi yang benar-benar efisien untuk memastikan semua orang terbela, semua orang mendapat bantuan dan semua tempat boleh dibersihkan untuk mereka memulakan kehidupan dan juga perniagaan masing-masing. Prof, tentang itu. Okey, saya rasa kita tengok secara holistik lah. Apabila banjir ini saya nampak air dah surut kan, actually setiap orang telah bersatu hatilah membantu, terutama sekali majikan. Masa inilah majikan perlu prihatinlah kepada pekerja. Some of them mereka tak dapat datang bekerja sebab mereka dah affected by sebagai mangsa banjir kan. Jadi sekarang ni majikan pun perlu membantu pekerja, bagi peluang untuk dia orang, So di sini pekerja sendiri pun kena turun padang sekarang. Jangan lagi lihat kepada masa bekerja dengan wang ataupun upah. Sekarang mereka kena bantu majikan-majikan yang terjejas. Dan kita tahu Kelantan memang dalam kategori usahawan ramai yang wujud dekat situ, yang terutama peniaga-peniaga kecil memang affected PKS. So, saya rasa bank perlu prihatin dengan dia orang. Mungkin ramai yang telah ambil loan Even not PKS, even the car company pun affected. Some of the lorries, Bagaimana mereka boleh lakukan untuk memikirkan kebajikan pencarum ataupun peminjam-peminjam yang terjejas? Mereka mungkin ada duit, tetapi dalam masa keadaan sekarang duit itu ada prioritinya untuk membersihkan rumah, membina semula kehidupan dan sebagainya. So dari segi saya tengok hubungan sumber manusia atau hubungan industri, yang saya rasa masa sekarang tiba ni, majikan perlu berfikir semula lah macam mana menguruskan style management dalam disaster. Dalam ketika disaster management, dia tak boleh gunakan sistem yang biasa, tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh sebab kadang-kadang seorang pekerja datang seminggu, 2 minggu. Sebab sekarang tak ada elektrik, tak ada air. Kadang-kadang kawasan tu masih lagi tak boleh terputus hubungan ini. Jadi di sini majikan perlu juga prihatin kepada mereka, dan mungkin mereka boleh tambahkan annual leave ke. Mungkin annual leave 30 hari tu dia boleh bagi panjang masa untuk dia orang. Dan saya rasa bank sangat
mainkan peranan penting. Ya. Contoh saya bagi tahu, masa dalam banjir tu, semua ATM machine tak ada duit. Memang tak ada duit. Saya sendiri pergi ke 8 ATM, tak ada duit. Dalam keadaan itu kan, di mana orang boleh dapatkan duit. Jadi sini bank sepatutnya bersedia untuk memberi kelonggaran kepada PKS lah, peniaga kecil ataupun seorang pekerja ke yang banyak kredit kad ke ataupun majikan. Kereta pun mereka musnah. Yes, kereta, rumah mereka pun musnah. Jadi insurans. Sekarang insurans company perlu bertindak tegaslah supaya mereka boleh mengeluarkan duit secepat yang boleh, sebab memang dalam keadaan disaster setiap company pekerja ada insurans. Lindungan. Sebab mereka diberi protection kerana masa disaster tu mereka keluarkan duit tu. So itu satu. Kedua ialah kita bukan saja swasta, even kerajaan pun kena tolong membantu, seperti sekolah-sekolah banyak terjejas sekarang ni. That's why first time in history yang kita lanjutkan sekolah ke 1 minggu tahu. Bagaimana kita nak memikirkan, kerana infrastruktur kolaps, musnah, Prof, dan semua orang terlibat. Kalau sekolah itu yang menggerakkan sekolah adalah guru besar, guru-guru dan pelajarnya, dan pentadbir sekolah, sama ada tukang kebun dan sebagainya, administrator dan sebagainya. Mereka pun terjejas. Rumah mereka pun hanyut. Rumah mereka pun rosak. Anak-anak mereka pun tiada pakaian dan sebagainya. Mereka nak kembali bekerja dalam keadaan sekolah yang begitu teruk sekali. Jadi bagaimana kita melihat kerjasama jalinan ini perlu memahami antara satu sama lain supaya tidak ada blame game. Saya rasa pihak kementerian sedang melakukan sesuatu. Mereka sedar ini berlaku. Begitu juga pihak majikan. Tetapi hubungan antara manusia ini. Okey. Oleh kerana Kelantan yang paling affected area lah sekarang ni, saya rasa syarikat-syarikat besar seperti Petronas, Telekom, NOA Asia dan banyak syarikat mereka ada CSR program. Kalau boleh tumpukan program ini ke negeri-negeri affected seperti Kelantan. For me example, sekolah mungkin boleh bagi bantuan macam pakaian sekolah ke kasut ke sebagainya tu. Untuk pekerja mereka boleh membantu dari segi rumah mereka. Contohnya katakan Jepun sentiasa bersedia dengan keadaan tsunami, dan kita tahu Jepun dalam masa tsunami yang beberapa tahun lalu dia boleh kembali semula very fast kerana rakyat di situ bersatu hati. So di sini saya rasa syarikat-syarikat besar dan juga bantuan kerajaan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mesti digunakan yang baik. Kita takut nanti 500 juta yang tidak luluskan tu dan mereka boleh salah gunakan. Sekarang bantuan ini mesti sampai ke pihak yang perlu seperti PKS, pekerja, student dan sebagainya tu. Jadi kita perlu menguruskan kewangan itu dengan baik sekali lah. Dan yang selaginya ialah mungkin flexibility boleh bagi kepada pihak ibu bapa kerana mereka affected, sekolah jangan ambil tindakan tegas ke atas mereka kalau mereka dah datang sekolah on time. So di sini kita sangat fleksibel. And of course, saya boleh bayangkan kalau kita tahu Prof, antara kawasan yang terjejas teruk adalah di kawasan Kuala Kerai, Manik Urai. Dan ada satu kampung yang kita ketahui mereka ini menggunakan mood kereta api Tanah Melayu, KTM untuk ke bandar, ke Kuala Kerai, ke sekolah dan sebagainya. Sejak awal 5 pagi kereta api digunakan untuk mengangkut pelajar ke sekolah. Tetapi jambatan yang menghubungkan kawasan mereka dengan landasan kereta api dan sebagainya runtuh, dihanyutkan air. Pastinya ini sebagai satu perkara yang perlu diselesaikan secepat mungkin untuk memastikan apapun moodnya yang boleh digunakan, sama ada sampan untuk menyeberang sungai ke kawasan sekolah mereka, ke bandar dan sebagainya, perlu ada sekarang untuk memastikan mereka boleh hidup seperti sedia kala secepat mungkin. Saya rasa itulah sukarelawan itu sangat penting. Kalau kita lihat keadaan pengangkutan itu, kalau tak ada sistem, katakan jalan kereta api dah putus ataupun tidak dapat, kita gunakan pengangkutan awam. Mungkin bas, sekarang ni bas kurang sikit. Saya nampak di Kelantan tu, pengangkutan bas agak kurang sikit. So, tiba masa sekarang, kita akan memperbanyakkan bas. Mungkin bantuan kerajaan negeri ke persatuan ke work together, so they have to provide alternative mode of transport lah. Kalau tidak, mereka tak dapat keluar ke mana-mana. And then psikologi very important sekarang ni. Saya rasa pakar-pakar psikologi pun kena turun padang, berbagi motivasi untuk dia orang, so mereka bersedia menghadapi bencana ini, sebab ramai orang ketakutan sekarang ni. In fact, I myself pun duduk dalam tu, I rasa takut sebab trauma because airport kita pun hampir-hampir dah naik air. Jadi saya rasa we all have to bersatu, dan pakar-pakar sekarang luar ke dalam tu kena turun padang untuk memberi bantuan-bantuan yang patutnya boleh bagilah. Okey, Prof, kita perlu yang kedua, kita akan lihat keutamaan yang perlu diberikan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Mereka ini hilang segalanya, kilang mereka ke raw material mereka ataupun bangunan premis perniagaan mereka dan sebagainya. Bagaimana kita perlu lihat untuk membantu mereka memulakan perniagaan secepat mungkin. Kita lihat yang kedua.
Kalau kita melihat kemusnahan yang berlaku di Kelantan, di Perak ataupun di Pahang terutamanya begitu teruk sekali, dan mereka ini yang terlibat kebanyakan di kalangan pengusaha kecil dan juga sederhana. Prof sebagai pakar dalam hal ini dan UMK menjadikan satu universiti yang menumpukan kajian tentang keusahawanan dan sebagainya untuk melahirkan lebih ramai graduan. Kalau keluar tu terus buat kerja sebagai peniaga bukan makan gaji dan sebagainya. Kelantan, Prof. Mereka lah pengusaha budu, pengusaha kopok lekor, pengusaha kedai batik, pengusaha tudung dan sebagainya, pengusaha kedai makan nasi kukus dan sebagainya merata di seluruh jajahan daerah negeri Kelantan. Bagaimana kita boleh lihat mereka bangkit secepat mungkin untuk berniaga dan memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Dalam masa yang sama boleh orang kata pun menggajikan semula pekerja mereka. Mungkin saya boleh tengok beberapa segmen lah. Segmen pertama ialah peniaga-peniaga kecil. Saya rasa Kelantan ni dia very unique. So mereka ni terlibat dalam very small business tapi making high profit. Dan very independent. Very independent. Tapi saya nampak. Tapi dalam keadaan ini saya rasa independent macam mana pun mereka saya tengok orang Kelantan ni dia boleh survive. Mereka mungkin sudah biasa dengan keadaan bencana alam ni. Walaupun saya tak lama dalam 3 tahun, saya nampak mereka ni very cekap dari segi menguruskan semula. Tapi sekarang ni bantuan daripada macam SME Corp ke ataupun bantuan-bantuan daripada Tekun ke dan sebagainya tu, kita kena bagi peluang untuk diorang. Mungkin bagi satu dana yang untuk immediate dana kecemasan. Kecemasan dan 10,000 ke. Tak ada interest dan sebagainya. Tak ada interest. Boleh bantu tu, lepas tu mungkin syarikat-syarikat besar pun boleh buat demikian. Lepas tu mereka boleh start bisnes tu mungkin bagi dalam masa 6 bulan macam tu mereka boleh nampak. And I think second segment saya nampak student kita lah. Student kita ni bertuah tau. Saya tengok Banjir ni ada satu yang baik. Jangan tengok yang tak baik. Banjir baik. So mereka ni dilatih tau how to be independent. Dalam keadaan itu pun mereka boleh survive. Dan I tengok pelajar kita ramai yang tak banyak komplain tau. I tengok parents lah. Sekarang saya bagi tahu dalam TV lah kan. Parents must be bangga dengan student-student kita. So dalam keadaan itu mereka boleh menyelamatkan diri. The same time mereka menilai tentang keusahawanan itu. How you survive. Dalam keadaan mana pun you boleh survive. So in that context, I tengok yang penting sekarang ialah kita sebagai pengguna pun kena bantu dia orang. And terutama pekerja-pekerja yang saya kata jangan demand sekarang dalam masa ni, jangan demand. You have to work together with the majikan. So apa saja salary diberi, walaupun gaji di sini saya boleh buat kelonggaran sikit lah. Walaupun gaji minimum 900. Okay, saya tahu under the law memang you have to pay 900. Kalau boleh fleksibel sikit. Dalam keadaan disaster ini mungkin beberapa bulan ke setahun ke boleh bagi fleksibel, dan pihak perundangan pun dan Jabatan Tenaga Kerja ke bolehlah bagi kelonggaran sikit tengok macam mana pembayaran, sebab kos sangat penting sekarang ni. Because mereka don't have any money. Contoh saya bagi tahu, seorang pekerja datang dengan RM300 saja sebagai gaji bulanan. Selepas dia duduk dekat 2, 3, 4 tahun ini di syarikat auto industri Isuzu. Ini dia punya bos Mr. Sani sendiri cakap saya. Dia beli 3 kereta dan di rumah, lepas ini semua habis sekarang. Dia selamatkan nyawa saja. So in this context, Mr. Sani sebagai dalam berapa tahun dia bina karier mereka. Berapa tahun dia bina karier, dia beli 3 kereta, satu Mercedes yang lama, dia bangga dengan dia punya itu. Dan then what the CEO told me, dia kata tak apa, kita bagi dia peluang. So I nak banyak CEO macam tu. Sebab dia tak nak buang dia kerja, dia nak bagi peluang lagi, dan lepas tu dia mungkin dah bantu mungkin dan kita tahu juga Kelantan antara negeri yang mengeluarkan usahawan tulen yang benar-benar antara yang terbaik di negara kita. Ya, betul, true. I agree with you. Because they are very it's I told you, even Banjir business oriented. Banjir mereka jual makanan. I mean certain place like water lah, air tak dalam. So mereka, all the kids like to play in the water, young people, I think young people masalah mereka. Di situ mereka berniaga tau. So I nampak berniaga makanan lah. In the same time mereka juga tolong kita, menjual makanan burger, Last saya dapat burger saja. Saya cari makanan old Kelantan, Kota Baru tu, malam tu dapat burger je. Itu pun anak saya dah complain. Dia kata we cannot stand with the rice, But still people selling the burger means until midnight, midnight. And they also affected. But how can these people can sell, So dia prihatin kepada orang yang pengguna. So saya rasa di situ orang Kelantan ni sudah dilatih lah. Tapi sekarang dan jangan yakin selepas ini nasi kukus ke, nasi kerabu ke, ayam percik akan berada di kedai masing-masing dan begitu cepat masanya. Yes, I think so. Mereka tetap akan memulakan perniagaan itu, dan saya tengok pun sekarang banyak orang tolong menolong satu sama lain. It's not only your organisation, tapi I pun tolong orang-orang lain. Jadi saya nampak kesatuan itu sangat penting, dan mereka sudah ada kesatuan itu. Unity. What learn can we can okay, the best lesson ialah bagi saya dalam disaster ni, don't look at the race, don't look at the religion, don't look at the who is rich, who is the poor. Now look at how we want to manage to rebuild the nation. So I think the whole country pun like that. We set example like Japan. Jepun kenapa buat demikian? Sebab dia
bersatu hati. So in this context, kita jangan tengok apa-apa political punya differences ke apa. We need to help them. So because once you look at differences, then they will be. So in the eyes of God, Tuhan nampak kita semua manusia. Jadi we need to help each other lah. So I ingat banyak lesson saya belajar dan juga orang-orang yang belajar ialah kita berdikari dan penting kita akan unity is very penting. Sekarang kita pun talk about kesatuan kan. Dalam keadaan kita nak memberi dan menolong dan sebagainya. Saya rasa seluruh negara ataupun merasa perasaan demikian. Dan pastinya anak-anak Kelantan merantau di seluruh negara. Paling ramai di Lembah Kelang dan pastinya mereka terkesan apabila rumah mak bapak mereka, rumah keluarga mereka musnah dan mereka ingin membantu. Dan pastinya terpaksa mengambil cuti tahunan di awal tahun 2015 dan keadaan kesibukan minggu depan sekolah nak buka dan sebagainya. Jadi bagaimana flexibility ini ada di kalangan majikan, di kalangan pekerja kita untuk melihat masing-masing merasa keperitan itu? Sebab saya dapati kajian mengenai disaster efek di atas pekerja majikan belum lagi dijalankan. Because kita taklah banyak sangat disaster berlaku. Tapi sekarang mungkin melihat lately dah berlaku. So saya rasa flexibility of working system sangat penting sekarang ni. Jadi macam Tuan Haji cakap tadi itu, kalau mereka nak balik ke kampung sebagai menolong, bantu dan juga motivasi yang kita majikan kena bagi fleksibel. Mungkin kena bagi cuti tahunan tu awalkan untuk dia orang 2 minggu ke untuk bersedia sebab ramai yang bekerja sini actually. Most Kelantanis kalau tengok perayaan memang jam that means half of them working here. Itu belum cerita bas, flight ticket dan sebagainya kan. So I think they have go back. So di sini saya harap pihak majikan bagi kelonggaran sikit dan fahamkan masalah mereka. Di samping itu bila mereka balik nanti juga kena bagi satu motivasi training untuk dia orang come out trauma lah. Trauma tu sangat penting. Back to normal. Saya rasa as a majikan, as a pekerja, as a NGO, semua ni, even saya katakan kerajaan, sektor majikan terbesar. I think I heard that they going to cut our RM5. Saya sangat-sangat mengalu-alukan itu sebab RM5 tak begitu bernilai. Tapi RM5 itu boleh bantu orang yang susah tu. You will help lah. So saya rasa di sini kita sebagai dari segi konteks hubungan majikan akan lebih baik sebab pekerja sendiri rasa tu. Bila dia balik ke situ kan, dia bekerja dengan lebih betul-betul hargai, difahami dan sebagainya. Faham dengan itu. Okey, terima kasih Prof. Saya rasa kita mengharapkan yang terbaik dalam proses pembersihan dan juga pembangunan semula di kawasan-kawasan terjejas banjir bukan hanya di Kelantan, bukan hanya di Pahang tetapi di seluruh negara dan kita belajar sesuatu kerana cuaca semakin berubah. Esok lusa kita tak tahu adakah cuaca menyebelahi kita ataupun tidak dan tetapi kita terus bersedia dan perlu mengadaptasi dengan apa yang berlaku pada ketika ini dan kita mengharapkan semua yang terlibat cepat bangkit dan kita bersedia untuk menghulurkan sebarang tangan kita untuk membantu kepada mereka yang memerlukan. Sekian sahaja untuk malam ini. Terima kasih Profesor Dr. Balakrishnan, Profesor Pengurusan dan juga Sumber Manusia, Hubungan Industri, Fakulti Kesawanan dan juga Perniagaan UMK. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dalam Analisis Awani. Sekian sahaja untuk malam ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.